Assalamualaikum, Imbasan Akademi Fantasia kembali sekali lagi, dan kali ini adalah Imbasan Akademi Fantasia yang ke-7 setelah tamat konsert Akademi Fantasia yang ke-7 pada malam tadi. Hai, apa khabar? Saya Azmi Ajnawi akan terus bersama anda, dan kali ini kita akan seperti biasa mengimbas kembali apa yang berlaku dalam konsert dan apa yang berlaku sepanjang minggu di Akademi Fantasia, dan apakah pula antara topik-topik perbincangan yang sering diperkatakan di luar sana mengenai Akademi Fantasia. Anda juga telah menyaksikan bagaimana Liz menghabiskan nak dikatakan sisa-sisa akhirnya sebagai seorang pelajar malam tadi. Waktu itu di atas pentas, dan kita dapat saksikan juga persembahan Liz. Jadi Liz ada bersama dengan saya dalam segmen ini untuk kita terus bercakap mengenai apa yang berlaku di diary ketika Liz di sana dan juga di atas pentas. Liz, seronok tak? Seronok. Apa yang Liz rasa perkara yang Liz lalui di Akademi Fantasia tidak seperti yang Liz sangkakan. Macam Liz berada di luar, tiba-tiba berada kat dalam Akademi Fantasia, apa yang dia rasa lain lah, macam ada tak perasaan itu? Ada juga, sebab Liz masa mula-mula Liz masuk pun Liz ada masalah untuk menghafal lirik lagu. Bila ada 3 lagu bonus, lagu yang Hips Don't Lie tu memang susah. Kita orang pun memang tension. So bila kawan-kawan Liz tension, Liz pun terkena juga tempiasnya. Jadi tension, mereka tu tension, Liz tension tak? Mungkin Liz punya beban agak kurang sebab Liz bukan pelajar kan. Jadi apa sebenarnya yang berlaku di kalangan pelajar-pelajar itu? Tension dia macam mana, Liz? Yang Liz nampak, diorang banyak tension pasal penghafalan lagu lah. Especially macam Lotte, Amirul, mostly lah, semualah macam tension. And then Liz pun rasa macam hairan kenapa Amirul dengan Lotte daripada diorang happy go lucky, suka cerit-cerit, suka gelak-gelak, tiba-tiba diorang jadi diam. So terfikir juga, hairan kan kenapa. So bila dah ada dalam tu baru cakap, macam ni rupanya diorang tension. Jadi tension dia ada tak diorang bagi tahu sebab apa? Sebab mungkin diorang rindu kampung ke? Sebab diorang dah tak larat dah tengok Akademi Fantasia tu macam tu je ke? Atau apa sebenarnya yang menyebab diorang jadi tension? Liz rasa mungkin lagu lah. Itu semua bebanan, cabaran nama dia. Cabaran. Okey. Kita saksikan sedutan rakaman ini dahulu. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu mungkin bisa kau rindu. Kerana engkau merapuh tanpa dirimu. Aku mungkin mengetahui, aku ingin menjadi sesuatu bisa kau sentuh. Aku ingin menjadi. Nampak? I'm wearing something inside. You're not supposed to. Yes. Supposed to be like that. Obvious gila asal. Itu namanya penyakit. Memang macam tu. Memang macam tu kan? Tak ada lah. Kalau kawal boleh lah. Dah selalu show kan. So tak ada lah. You dah tak ada. Ada lagi tengok. Tengok ni saya tu. Okey. Pang. Tengok orang kena. Ya. Jom. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Karena hati telah letih. Wah, Liz tahu tak kehadiran Liz sebenarnya kita dapat lihat bagaimana perangai Haziq yang sebenar. Lepas tu Haziq tak pernah seceria itu di Akademi Fantasia tau. Itu Liz perasan jugalah sebab kawan-kawan ramai yang cakap, Liz bagus juga kau masuk dalam ni sebenarnya. Sebab Haziq tak pernah macam ni, dia cakap. Haziq tak pernah iron rambut. Tiba-tiba iron rambut di Akademi Fantasia. Sebelum masuk Akademi Fantasia kat hostel, iron rambut dulu, set rambut dulu.
Dia tak pernah macam tu. Itulah. Rasa macam yalah, at least Liz happy juga sebab Liz boleh orang kata boleh gembirakan juga dia dalam akademi tu. Jadi kenapa agaknya ada nampak sedikit keserasian antara Liz dan juga Haziq? Liz tak tahu, tapi mungkin kita orang memang banyak persamaan sebab daripada prelude lagi kita orang dah rapat. And then Dr. Fazli pun ada cakap, dia mengatakan yang kita orang memang ada persamaan. Kita orang seorang yang degil, lepas tu diam. And then mungkin daripada situ kita orang boleh together kot. Dan adakah Liz tahu kan bahawa benda ini semua akan menjadi tontonan orang ramai di luar kan? Jadi abang pasti Liz menjadi diri Liz di dalam Akademi Fantasia. Begitu juga Haziq. Adakah ini ada tanda-tanda awal keserasian ini akan terus berlanjutan sehingga selepas Akademi nanti? Kemungkinan sebab kami berkawan, jadi kami akan still kekalkan hubungan kawan tu. Dan orang kata Liz ada boyfriend kat luar, betul ke? Teng-tereng, tak mau jawab. Biarlah rahsia. Okey, kita akan ucapkan terima kasih lah dulu kepada Liz. Tapi Liz rasa macam mana Haziq di Akademi Fantasia dengan ketiadaan Liz ni? Macam mana? Bolehkah Haziq laluinya? Sebelum ini dia memang dah lalui, tapi berbeza bila Liz datang tu macam satu suntikan. Liz tak tahu nak cakap macam mana, tapi hope so lah dia still kuatkan semangat dia luar akademi. Ya, okey. Itu dia doa seorang sahabat. Baiklah, kita akan berhenti di sini seketika. Apabila kita kembali, kita akan bersama dengan dua pengkritik kita pada malam tadi, Adri dan juga Adeline, pengkritik tetap. Dan Liz, terima kasih. Dan kita akan terus bersama. Pastikan Imbasan Akademi Fantasia terus menjadi pilihan anda. Terima kasih Imbasan Akademi Fantasia. Seperti dijanjikan, kita terus bersama dengan Adeline dan Adri. Adri, pertama kali Adri dalam musim Akademi Fantasia ini. Ya, pertama kali. AF1 tak ada, F2 tak ada, AF3 tak ada, terus AF4 pertama kali bersama dengan ni Akademi Fantasia sebagai pengkritik. Adri tahu tak? Ramai pengkritik kita hilang populariti kerana duduk di kerusi itu. Masa Adri nak duduk di kerusi itu, Adri tak takut ke? Memanglah, saya perhatikan banyak pengkritik lebih gemar untuk menjadi popular daripada menjadi betul-betul tulus nak bagi tahu. Tapi saya rasa apa yang saya bagi tahu ialah untuk mereka memperbaiki, bagi mereka yang layak untuk minggu yang lagi satu, is to identify the mistakes. If they get carried away, kalau saya tengok dia orang rasa macam confidentnya semua orang sorak, ni semua sorak manja kan, you tak sedar. Sometimes kadang-kadang masalah dalam industri ini pun, inilah peringkat ujung-ujung nak sampai ke akhir. Mereka bakal bergelar penyanyi profesional. Orang nak bayar ribu-ribu tengok dia orang. Orang beli album berpuluh-puluh ribu macam Mawi semua kan. What? You expect an easy game? Kalau betul-betul punya press di luar sana, bila you terbitkan album, orang kata sedap atau tak sedap, you kena terima. There's no such thing as okay lah, cuba kita tunggu lagi minggu depan kan? You only get one chance lah, saya rasa. Yalah, tapi yang saya pasti Adeline begitu konsisten dalam memberikan kritikan. Tapi bila Adeline memberikan kritikan setiap minggu, nampak seperti pelajar ni tak maju. Ke mereka ni, Adeline, dari pandangan mata awak? Saya rasa tak maju. Pasal bagi saya, kadang-kadang saya tak boleh nak buat kritikan apabila saya tahu kritikan itu datangnya daripada masalah yang sama, masalah pokok yang saya tak boleh terlalu berbunyi macam mengajar ketika kritikan. Jadi itu yang saya harap, bila benda ini boleh diperbincangkan dengan lebih lanjut oleh pengajar dan sebagainya. Pasal saya rasa ada banyak perkara-perkara asas tentang persembahan yang mereka tak ambil berat. Sebab itulah dia average saja. Dan kita sebelum kita berbual lagi, Adrian dan juga Adrian, kita saksikan sedutan rakaman ini sekali lagi. Lotte, saya cakap sungguh-sungguh Saya rasa awak pergi balik sekarang. Final awak datang balik.
Itu dia. Adeline, apa dah jadi? Ya. First concert, dia datang first concert dengan begitu strong, begitu kuat. Saya terus dapat je kewibawaan dia di atas pentas. Saya rasa dia above anything on stage. Above anything, even lebih besar daripada lagu, lebih besar daripada performance. Dia betul-betul muncul lah kata orang. Dia muncul as pemain yang ada presence tau. Kekuatan dia semua ada in banyak aspek. Dan juga keunikan dia sebab dia ada sense of humor. Dia ada kualiti seorang entertainer Dan confident dia sangat bagus. Tapi lama kelamaan bagi saya, macam contohnya yang tadi tu, saya langsung bukan nak kecil hati dengan apa yang dia gurau, tidak. Tapi bagi saya, apa lagi saya nak komen pada si Lotte ni. Saya cuba cari apa lagi yang ada pada Lotte. Saya rasa tak ada lah. Pasal dia dah bagi semua sekali. Dan tak ada aspek-aspek lain yang saya boleh lihat. Semuanya dah diperkatakan dah. Oh, maknanya apa yang terjadi, Adeline tidak memberi komen adalah Adeline puas hati dengan persembahan Lotte. Bukan puas hati, cuma kadang-kadang bila saya repeat diri saya, repeat apa yang saya cakap, itu sebenarnya merendahkan diri saya sebenarnya. Saya tak perlu repeat kata-kata saya berulang kali. Jadi macam Adri, apa pandangan Adri tentang Lotte pula, yang pada satu ketika Adri mengatakan dia adalah antara pelajar yang sepatutnya terus pergi ke final. Jadi bila malam tadi Adri pertama kali menonton dan mungkin Adri mengikuti perkembangan Lotte di luar, perkembangan dia persembahan dia macam mana? Above average, below average? Saya rasa kalau tak kerana ada VT tadi masa buat judging, Adeline would have said the same thing. It was good. Persembahan dia bagus. Kalau saya jadi judge untuk sesuatu pertandingan bakat, kalau saya yang mengundi, saya rasa dia boleh menang malam tadi. Tapi malangnya sistem, bukanlah malang, memang ini, this is how it works. Sistem kita lebih kepada undian orang ramai mengikut populariti. Dari mana asal negeri dia, muka siapa yang paling handsome, siapa yang karakter dia paling pelawak. Kan malang dia itu yang menyebabkan dia gugur lah, saya rasa. Okey, Adin, sebelum kita cakap. Saya tak ada masalah langsung dengan persembahan Lotte malam tadi. Ya. Dia center, dia sangat bagus. Saya tak perlu katakan apa-apa pun. Alright. Okey, kita akan terus bersama kembali sekali lagi dengan Adeline dan juga Adri. Seperti Adri kata, malangnya penonton-penonton dan juga pengundi-pengundi luar masih lagi mempunyai elemen mementingkan elemen cantikan, populariti. Cantikkah Farhan? Cantikkah Velvet? Cantikkah Haziq? Cantikkah Amirul? Cantikkah Faiza? Kerana mereka terus berada di Akademi Fantasia. Kita akan jawab soalan ini sebentar nanti. Okey, kita masih lagi bersama dengan Imbasan Akademi Fantasia. Terima kasih kepada anda kerana terus memilih Imbasan Akademi Fantasia untuk dijadikan tontonan anda petang ini. Baik, tadi kita dah membicarakan tentang kualiti Lotte yang ada di antara anda juga turut terkejut dengan perginya Lotte sebagai seorang pelajar Akademi Fantasia. Setelah anda menyaksikan persembahannya dan mengikut kata pengkritik, beliau adalah antara pelajar yang baik persembahannya malam tadi. Jadi balik kepada cerita ataupun isu yang diperkatakan oleh Adri, dia kata mungkin di luar sana masih lagi mempunyai cita rasa ataupun cara pengundian yang mengikut cita rasa pandangan mata, kecantikan. Jadi macam mana pula dengan Farhan? Farhan pada awalnya ketika dahulu beliau hanya seorang pelajar di hujung-hujung, tetapi setelah melihatkan kebolehan dan bakatnya, nampak gayanya penonton boleh menerima bakat Farhan. Begitu juga dengan Haziq. Jadi apa pula komen Adri dan juga Adeline mengenai hal itu? Adri dululah. Tak, saya rasa kalau macam tengok Farhan pun, dia punya presentation, penampilan dia terus terang kuat, atraktif lah. Saya pun ada tegur mungkin dari segi berat badan tu mungkin boleh dikurangkan sikit, kerana bukan saya cakap apa, pasal masyarakat kita senang lebih mudah menerima artis-artis yang sedap mata memandang. Bukanlah dia tak cantik, memang dia cantik. Lotte pun saya rasa comel, charming lah kan.
Tapi masalahnya bila pengundi pilih betul-betul dismiss, pasal sistem undian dia pilih siapa yang suka, bukan ada yang pilih siapa yang kita tak suka. So bila yang suka tu saya rasa mungkin bukan yang banyak tak suka Lota, cuma mungkin jika diletak Tom Cruise dengan Edric Kearu, rasa banyak lah nak undi Tom Cruise. Tom Cruise lah kan. Ini subjektif. Subjektif kata Zai Wardrobe kata subjektif. Jadi Adlin pula, bagi pandangan Adlin, lagu pula, adakah masalah lagu turut menyumbang kepada penyingkiran, lagu yang kurang popular diberikan kepada pelajar menyebabkan orang tidak begitu meminati persembahan? Adakah itu juga menyebabkan penyingkiran, Adlin? Saya tak kata dia penyebab penyingkiran langsung, tapi sebenarnya bagi saya macam ni, student kita kena support dia orang. Support dalam arti kata bukan kita bagus, baik, bukan itu. Kita support dalam arti kata kita persiapkan semua mekanisme di sekitar dia supaya dia boleh menghasilkan satu persembahan yang terbaik dari segi pemilihan lagu. Of course kalau lagu popular tu orang senang connect dengan lagu tu, of course dia akan lebih cepat untuk appreciate lagu itu. Dan kalau mereka mampu menyanyikan dia dengan baik, of course kredit untuk diorang. Dan juga bagi saya yang paling penting adalah banyak kelemahan yang saya lihat adalah dari segi pengarahan persembahan diorang, direction. Itu termasuklah juga dengan bagaimana mereka mengkonseptualiskan seluruh piece tu, seluruh persembahan diorang, interpretasi diorang dengan lagu diorang. Banyak benda-benda yang tidak dicongkel daripada lagu dan lirik. Mereka hanya menyanyikan lagu itu, mereka tidak mampu buat lebih daripada itu. Mereka harus diajar untuk berfikir lebih kritis dan lebih kreatif untuk membuat persembahan. Jangan depends pada nyanyian saja. Dimensi baru harus masuk ke Akademi Fantasia maknanya. So, kita harus ni, kalau dari segi pilihan lagu, mengizinkan saya tambah, sorry kalau saya potong kat situ. Kalau penyanyi profesional pun, kami memilih lagu apa yang kami nak nyanyi. Kalau KRU takkan nak nyanyi lagu heavy metal, Siti Nurhaliza takkan nak nyanyi lagu rap. Kerana kita cari apa kelebihan, kita tampilkan kelebihan, bukan tunjukkan apa kekurangan yang tak boleh buat. Masalah di sini, pelajar-pelajar ada lagu-lagu yang mungkin tak sesuai dengan penyanyi diri mereka dan mereka terpaksa menyanyi. Jadi apa yang kita nampak ialah kelemahan, kerana mereka tak boleh bawa genre muzik sebegitu. Tetapi kadang-kadang pelajar ni pula, diorang tak tahu apa kelebihan mereka. Jadi bila diuji-uji baru mereka tahu, dia boleh bawa lagu ini rupanya. Rupanya dia boleh bawa lagu yang sebelum ini tak ada siapa sangka dia boleh bawa, hanya dengan ujian itu. Saya rasa ujian itu ataupun exploration yang bagi saya risky itu harus dibuat di dalam kelas. Itu adalah benda yang harus dia buat secara konsisten. Nyanyilah apa-apa lagu pun, nyanyilah lagu Cina, lagu Hindustan ke, nyanyilah apa-apa pun. Tapi bila pergi kepada persembahan, concert especially, bagi saya bila saya melihat persembahan ni, saya punya senang tak senang saya bukan kadang-kadang bergantung pada pelajar-pelajar saja. The whole concept, the whole repertoire, lagu apa dia letak first, lagu apa yang second, apa yang third, macam mana lighting, the mood of everything, the sound and everything, choreography, semua. Walaupun sebenarnya kadang-kadang saya kadang-kadang saya tak boleh tumpukan perhatian saya pada pelajar nak mengkritik dia bulat-bulat, sebab surrounding pelajar-pelajar itu kadang-kadang tak support dia orang. Macam contoh Farhan nyanyi lagu tadi. Saya tak ada masalah dengan nyanyian dia sebenarnya. Tapi bila kita dengan mudah kita katakan lagu tu adalah rock, and then kita pakaikan dia rock, itu dah bukan dia dah. Bila bukan dia, banyak benda awkward yang berlaku. Ya. Okey. Ini mungkin satu perkara yang harus kita fikirkan, kerana menjadi diri sendiri lebih senang di atas pentas dan daripada kita jadikan orang itu orang lain untuk membawakan diri sendiri satu, membawakan lagu pula, membuat persembahan. Okey, mungkin itu satu perkara yang harus kita fikirkan juga jika kita saksikan tentang persembahan di malam tadi. Mungkin dari situ kita boleh dapat sedikit ataupun banyak pelajaran. Silakan kita saksikan sekarang. Surely 'cause you keep on singing, oh no, just quit. Kekutkanlah aku, kawan, aku sedang bermimpi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh. Personality, hati budi itu kena didata dengan fantasi. Pria fantasi kini kembali Hell Velvet, penipu lara, halukan suara, bercerita. Langkahmu yang
tergoda. Di tengah bandaraya, yang miskin dan yang kaya sama-sama Lotte, good luck. Sorry bang, jangan marah bang. Sangka aur di pinggir tebing. Okey, jadi macam mana kalau mereka pula memilih lagu sendiri, memilih pakaian sendiri, nak jadi diri sendiri. Jadi maknanya akhirnya kita dapat mereka di atas pentas seperti yang mereka sebelum di akademi. Tak, saya rasa kita tak boleh ikut follow dia orang terus menerus, terus terang saja. Tapi saya percaya bila profesional semua yang ada dalam kita, bila profesional dengan pengalaman, biasanya kita boleh sense tau. Kita tak, judgement kita walaupun tak tepat tapi tak akan salah. Sebab the problem kita macam contoh dalam industri kita, banyak artis-artis kita yang kita sendiri tak berbangga dengan diorang. Sebab kadang-kadang kebanyakannya mereka tidak mampu untuk mendapat material ataupun lagu ataupun muzik yang memang diorang born with. Jadi contohnya macam masalah juga kadang-kadang artis itu dieksploit dengan kehendak-kehendak yang bukan. Saya tak bercakap tentang, saya cakap secara general saja. Yeah. Dan kadang-kadang saya rasa kalau kita terlalu sangat nak mencuba sana, kononnya nak mencari versatility dalam kita punya artis, saya takut kita jatuh kepada artis-artis kita yang rojak dan tak master dalam bahagian-bahagian mereka. Okey, Edwin, ada nak tambah sikit kat situ? Tak betul Adin cakap. Kalau kata macam saya katakan awal tadi, penyanyi pun mempunyai kami ada hak untuk memilih apa yang kami persembahkan. Jadi saya rasa yang budak-budak dalam AF ni mungkin tak ada kebebasan sebegitu. Mungkin ada baiknya dan tak baiknya. Tapi saya rasa kalau macam Adin cakap tadi, pihak profesional ni mungkin boleh advice macam saya sendiri pun pada hati-hati saya bagi tahu kalau dia nak idea yang bukan-bukan tu, saya akan advise against it daripada melakukan sesuatu yang merosakkan image artis itu. Tapi yang paling penting is the song repertoire. Lagu apa? Kalau tengok macam Haziq lebih kepada alunan irama-irama tradisional, dan tak apa, kita kekalkan je tu. Kalau itu kelebihan dia. Tapi tak buat apa kita nak jadikan Farhan tu sebagai rocker macam Ella, sedangkan jiwa dia macam Adin cakap mungkin lebih sesuai lembut. Okay. Alright, kita harus ucapkan terima kasih kepada Adeline dan Edri kerana ini merupakan satu perkara yang harus diambil kira dalam Akademi Fantasia. Saya rasa at any time bukanlah satu perkara yang terlambat untuk kita melakukan sesuatu. Terima kasih kepada Adeline, terima kasih kepada sama-sama Edri. Apabila kita kembali nanti kita akan terus bersama dengan Lotter, pelajar yang tersingkir pada malam tadi. Kita akan terus saksikan dan selami hati beliau ketika dalam Akademi Fantasia dan setelah tersingkir. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okey, imbasan Akademi Fantasia kembali sekali lagi. Tak ada di kerusi ini belum ada lagi. Saya tak panggil lagi masuk ke dalam. Kita nak bawa anda untuk mengimbas kembali detik-detik nama pelajar ataupun Lotte. Nama Lotte diumumkan sebagai pelajar yang meninggalkan Akademi Fantasia, pelajar yang ke-7. Ini bermakna ada 5 pelajar sahaja lagi di Akademi Fantasia di minggu-minggu terakhir, di penghujung-penghujung. Okey, jom kita saksikan kini detik-detik itu untuk anda bersama Hayati dan bagaimanakah agaknya pelajar-pelajar lain menerima keputusan itu. Malam tadi kita saksikan. Keriangan kita di Akademi Fantasia akan berkurangan dengan kehilangan Lotte. Percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan.
Berbeza dengan keadaan pada konsert-konsert yang lalu, nampak gayanya Lotte adalah antara yang sukar dilepaskan oleh pelajar-pelajar Akademi Fantasia. Mungkin personality Lotte itu sendiri, mungkin minggu yang ke-7 ini bertambah lagi keakraban mereka kerana ada 3 lagu bonus di mana mereka saling bekerjasama. Mungkin juga ada cerita-cerita lain yang kita tidak tahu kenapa agaknya air mata begitu berderai di atas pentas. Jadi kita saksikan dulu ketikanya Lotte diasingkan dari Dewan Auditorium ini. Kita saksikan detik itu. Macam mana kamu rasa? Tadi kamu cakap kamu pohon. Kamu pohon untuk keluar? Tidaklah, sebab dalam hidup dengan keluarga. Jadi kalau terkeluar pun kira macam tak kisah macam kira stabil lah. Dah bersedia lah maksudnya. Dah bersedia dah. Bersedia bagaimana kamu memang minta kamu keluar minggu ni? Macam tu? Okey, itu dia. Ketikanya Lotte berseorangan menerima hakikat bahawa beliau bukan lagi pelajar Akademi Fantasia dan turut dikuatkan semangat beliau oleh Dr. Fazli, pakar ataupun perunding motivasi Akademi Fantasia. Jadi apa kata kita bersama dengan Lotte sekarang. Hai. Ini dia Lotte. Macam mana agaknya Lotte apa nak ungkapkan ini Faizal amat tertekan dengan kehilangan Lotte. Dia tidak menunjukkan di atas pentas, tetapi beliau amat tertekan di bilik salinan pakaian tadi malam. Kita agak cukup bersifati bagi saya abang untuk menyaksikan bagaimana Faizal begitu tertekan sekali. Saya tidak dapat saksikan perkara begini sebelum ini walaupun dalam keadaan kesedihan Faizal berpisah dengan rakan-rakannya, tapi bila dengan Lotte, Faizal seperti hilang punca di belakang pentas. Bagaimanakah keakraban Lotte dan Faizal? Saya dengan Faizal memang rapat sebab kami latar belakang kami memang ada persamaan. Kami dari kampung, so Faizal pun dari kampung. Jadi dari mula kami berkenalan, so kami sudah cerita dengan hidup dari kampung macam mana. Saya pun sama lah, Faizal cakap dia sama, hidup susah. So itu yang macam kita orang rapat macam adik-beradik sangat lah kat dalam. Dan Faizal juga memperkatakan tentang dia akan kehilangan tempat dia mengadu, kesusahan, dan juga kehadiran Lotte sebenarnya menyebabkan beliau tidak terasa hari-harinya di Akademi Fantasia. Tetapi bila Lotte meninggalkan Akademi Fantasia, Faizal mengatakan bahawa dia tidak tahu macam mana untuk melaluinya. Senyuman dia mungkin berbeza dengan gelak ketawa dia sebelum ini. Okey, Faizal, kepada Faizal lah, saya harap dia lebih tabah menerima sebab ini adalah kenyataan. Kita terpaksa menerima kenyataan. Apa juga pilihan, ini pilihan orang kan, minat. So mungkin Faizal terlalu rapat dengan saya, so dia mungkin susah nak cakap lah. Kita orang sangat rapat, so dia mungkin dia hilang tempat. Ada sekitar orang, ada part-part kita orang cerita je. So mungkin dia, kalau macam tiap-tiap hari Rabu malam kita orang selalu keluar
cerita masing-masing punya hal. Dan mungkin lepas ni dia tak ada kawan nak cerita mungkin dengan Amirul. Saya rasa harap dia dengan Amirul okey lah, dan kawan-kawan lain. Mungkin ini juga dikatakan kesilapan juga. Seperti Dr. Fazli kata, kenapa kita tidak rapat dengan semua, kenapa kita hanya rapat dengan seorang. Jadi bila seorang itu meninggalkan Akademi Fantasia, baru kita terasakan kehilangannya. Jadi macam mana pun Lotte akan mengikuti perkembangan Faizal di Akademi Fantasia, ya. Betul. Jadi kita ada pemanggil di talian. Halo. Hello. Siapa di sana? Salina nak bercakap dengan Lotte, ya. Silakan Salina. Hello. Ya. Lotte. Ya. Hi, Frank. I'm fine. Are you fine? Are you fine? Fine. Teruskan Salina. I'm speechless. I don't know what to talk, but I only have one thing. Saya nak jadi adik angkat abang, boleh tak? Boleh. Saya nak abang umumkan kat satu Malaysia secara live bahawa Salina adalah adik angkat abang daripada Penang. Okey. Pada hari ini saya mendapat adik angkat Salima. Siapa nama Salima? Salina. Hai Bazmin. Hai. Ya, saya juga dapat anak angkat Salina. Okey, Salina akan drum di sana, ya. Okey, terima kasih Salina. Saya tak sangka lah sebenarnya. Okey, sangka. Okey, terima kasih. Okey. Itu antara di luar kita dapat banyak reaksi mengenai penyingkiran Lotte. Jadi kita tak tahu reaksi Lotte sendiri. Jadi kejap lagi apabila kita kembali, kita akan terus tanyakan reaksi Lotte apabila nama beliau disebut sebagai pelajar yang meninggalkan Akademi Fantasia, pelajar yang ke-7. Kita kembali selepas ini. Lotte masih lagi bersama dengan kita dalam imbasan Akademi Fantasia. Baik, saya tak sempat menanyakan tadi macam mana agaknya reaksi Lotte apabila abang umumkan bahawa Lotte adalah pelajar yang meninggalkan Akademi Fantasia. Okey. Saya setiap minggu saya memang bersedia kalau saya keluar. Dan setiap minggu juga Lotte kadang-kadang meminta untuk mengeluarkan diri. Ya, ada jugalah. Kenapa Lotte? Sebab kadang-kadang rindulah dengan kampung halaman, sebab terlalu jauh lah sejalan. Ya, dan terlalu lama kan. Okeylah, itulah dia, kan. Apa orang kata, perjuangan. Jadi untuk Lotte, untuk mengubati kerinduan pada keluarga, mengubati kerinduan pada kawan-kawan, kita tampilkan kini antara mereka yang rapat dengan Lotte. Silakan. Hai. Khabar? Ya, khabar. Ni yang itu siapa Lotte? Yang ini saya punya cousin. Yang sebelah sana? Yang ini saya punya cousin juga. Ini cousin, ya? Apa khabar cousin? Saya Aznil. Alamak. Ni Abang Aznil. Orang dah lupa, dah jumpa keluarga dia lupa terus dah. Sorry. Okey, yang itu cousin. Ya. Jadi cousin pertama namanya apa? Yang ini serupa rupa, ya? Johnny Lex. Yang di sana tu? Ya, Abang Beco. Jadi terperanjat ke bila nama Lotte diumumkan sebagai pelajar yang meninggalkan Akademi Fantasia, Johnny? Kamu terperanjat ke? Memang agak terperanjat jugalah, sebab tak sangka kan. Sebab dia perform pun okey, dalam akademi pun dia okey, jadi diri dia sebenar. So kita itulah dia Lotte yang sebenar. Memang macam tu lah, dia gila-gila sikit. Sikit? Banyak.
Jadi peco eh? Ha? Penco. Cakap. Benco. Jadi reaksi anda bagaimana pula Benco? Nama saya ni itu nama kampung. Okey, nama bandar? Nama bandar Bonaventure. Okey. Jadi bagaimana pula reaksi awak bila Lotte pula yang terkeluar? Sememangnya kita agak terkejut dengan penyingkiran Lotte pada malam ini, sebab walaupun dalam aksi dia dalam minggu ketiga keempat tu agak pudar sedikit, tapi dia berjaya kembali. Dia berjaya menaikkan lagi prestasi persembahan dia walaupun dikritik begitu terus. So kami ingat ini adalah satu yang peluang untuk dia terus marah. Saya hampir terlena dengan pujian Adeline di minggu pertama. Hampir saya terlena, hampir saya hanyut mengatakan bahawa Lotte akan ke final kan. Jadi nampak gaya tidak kesampaian. Jomlah kita saksikanlah kenangan Lotte di Academy Fantasia. Mungkin Lotte ini adalah antara rakaman yang pertama anda saksikan setelah keluar dari Academy Fantasia. Sunday morning rain is falling. Still some cover share some skin. Clouds are shattering us in moments unforgettable. You twist to fit the more that I'm in. But things just get so crazy living. Life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. That may be all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, I never want to leave. Yeah. Finger treasure every outline. Yeah. Pen and picture hit my hands. Whoa. Back and forth we spell like roses in a storm. Still to get the chance to weather it end. That may be all I need. Darkness, she is all. Itulah dia Lotte di Academy Fantasia. Okay, Lotte, you've done a good job actually malam tadi. Abang pun rasa terhibur dengan lagu Cakirut itu. Macam abang katakan, agak sukar untuk Lotte meyakinkan abang untuk menyanyikan lagu itu kan. Dan abang memang agak yakin setelah itu Lotte boleh bergelar penghibur satu hari nanti. Okay, kita saksikan pula kedudukan undian apabila kita tutup undi malam tadi. Lotte semua orang tahu di tangga yang ke-6 dengan 15% undi ya Lotte, 15% undi. Jadi siapakah di tangga yang pertama hingga kelima, jom kita saksikan. Bagaimanakah agaknya kedudukan apabila undian ditutup Farhan di tangga pertama dengan 20% undi berbanding dengan Amirul di tangga pertama apabila kita buka undian pertama kali, dan Faizal 17% undi di tangga yang kedua. Siapa di tangga ketiga? Velvet dengan 16% undi di tangga yang ketiga, dan Amirul di tangga yang keempat dengan 16% undi. Ini bermakna Haziq adalah antara yang kedudukannya agak rapuh di tangga yang kelima. Haziq dengan 16% undi dan Lotte 15% undi seperti saya katakan tadi di tangga yang ke-6. Okeylah Lotte, waktu makin berjalan. Kita ada 2 konsert lagi menjelang konsert akhir. Seorang demi seorang akan meninggalkan Academy Fantasia. Jadi siapakah 3 yang Lotte rasakan yang akan berada di konsert akhir nanti pada pandangan Lotte? Mungkin Farhan, Faizal, Velvet. 3 itu ya. Okey.
Itu pandangan Lotte. Jadi ini tidak ada kena-mengena dengan atau mempengaruhi undian anda. Anda masih boleh terus mengatakan undian dan semuanya bergantung kepada undian anda. Mungkin Lotte ingin memperkatakan sesuatu lepas ini sebab abang ada hadiah tanda mercu seorang pelajar Academy Fantasia ini. Dan juga ini jaketnya, sehelai jaket Lotte. Hanya pelajar-pelajar Academy Fantasia yang akan mempunyai sehelai jaket ini. Sebagai tanda Lotte akan terus menjadi seorang pelajar Academy Fantasia walaupun dah terkeluar. Mungkin Lotte nak katakan sesuatu pada pengundi-pengundi Lotte yang mungkin orang-orang di kampung. Silakan. Okey, kepada pengundi-pengundi, penyokong-penyokong, saya ucapkan terima kasih sebab dengan hasil usaha dan mungkin kerjasama kamu lah, saya dapat sampai ke minggu ke-7 dan konsert ke-7. Jadi ini pengorbanan kamu yang sangat besar. Jadi saya betul-betul ucapkan terima kasih. Saya pun tidak tahu macam mana mau balas. Dan kepada Bapak sama Mama, terima kasih atas sokongan kamu dari hari pertama saya menjejakkan kaki di Academy Fantasia. Dan terima kasih kepada Astro karena bagi makan free. Semualah. Okey, kehidupan Lotte memang lain ya di Academy Fantasia berbanding di Membakut ya. Okey, ini adalah bahan bacaan Lotte yang pertama apabila beliau keluar dari Academy Fantasia, tak dapat baca apa pun. Yang inilah bahan bacaan yang pertama. Okey, ini adalah majalah rasmi Academy Fantasia untuk Lotte juga. Okey, kita akan berhenti di sini. Seketika nanti Lotte akan bersama anda dengan lagu dendangannya sebagai tanda terima kasih dan untuk mengubati kerinduan anda. Sebelum itu kita saksikan dulu hadiah juara dan naik juara Academy Fantasia musim yang keempat ini. Okey, itu dia hadiah untuk juara dan naib juara. Dan untuk anda dihadiahkan lagu dari Lotte sebagai membati kenangan dan juga terus mengingatkan Lotte yang pernah berada di Academy Fantasia. Kami akan merindui Lotte. Okey, good luck to you dan salam daripada seluruh adik-adik anda, kakak-kakak anda yang juga pelajar-pelajar Academy Fantasia untuk anda. Okey, terimalah Lotte. Nyanyi sama-sama, okey?